Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita mengenai Kembara Kenali Borneo. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria akan berangkat ke Miri hari ini bagi meneruskan Kembara Kenali Borneo menelusuri Sarawak. Rombongan Seri Paduka Baginda berdua dijadual berangkat dari Brunei Darussalam ke Miri menerusi Kompleks Kawalan Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri pada pagi Sabtu. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudiannya dijadual melawat Pusat Kraftangan Miri sebelum meneruskan perjalanan ke Koko Cabana dan berangkat ke Kampung Panggalan Lutong pada sebelah petang. Dalam pada itu, sesi raptai telah diadakan di setiap lokasi terlibat bagi memastikan persiapan dan kelancaran program sempena lawatan konvoi Al-Sultan Abdullah serta Tunku Azizah. Turut hadir meninjau persiapan di lokasi-lokasi berkaitan ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Ripi Lamat, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee, Residen Bahagian Miri, Jamali Busri, Pegawai Daerah Miri, Siti Rohani Yusof serta pemangku Setiausaha Majlis Bandaraya Miri, Abdul Rahman Taufik. Dengan keluasan 26,777 km persegi, bahagian Miri menjadi penempatan bagi 375,900 penduduk dengan 251,500 daripada jumlah tersebut merupakan penduduk daerah itu. Sementara itu, Kembara Kenali Borneo yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong bakal melawat ke Pantai Bungai Berkenu di daerah Subis pada Ahad sebelum meneruskan jelajah ke bahagian Bintulu pada hari sama. Dalam pada itu, tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati warga Miri amat menanti-nantikan ketibaan rombongan Kembara Kenali Borneo dan terujar untuk bertemu dengan baginda berdua. Laporan seterusnya, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom turun padang mengadakan lawatan kerja selama 2 hari pada Khamis dan Jumaat di beberapa lokasi sekitar Betong. Menyertai beliau ialah Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undang Negeri Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu dan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Datuk Seri Dr. Steven memulakan lawatannya dengan meninjau operasi kilang getah Guang Keng Debak yang menjalankan operasi memproses getah menjadi Standard Malaysia Rubber SMR. Seterusnya, beliau melawat Green World Genetics GWG Sunan Berhad GWG Debak Station, syarikat berasaskan penyelidikan dan pembangunan R&D berpangkalan di Kuala Lumpur yang mengkhususkan diri di dalam pembiakan, pengeluaran dan pemasaran benih-benih hybrid berkualiti tinggi. Jabatan Pertanian Negeri Sarawak telah menandatangani memorandum persefahaman dengan syarikat ini pada bulan September tahun 2020 dan seterusnya menyaksikan pewujudan Green World Genetic GWG Sunan Berhad GWG Debak Station. Perusahaan ladang benih ini memfokuskan pengeluaran biji benih hybrid di mana usaha tersebut dimulakan dengan pengeluaran biji benih hybrid tanaman padi yang berkualiti tinggi sesuai dengan keadaan tanah, tahan terhadap penyakit dan seterusnya dapat meningkatkan produktiviti. Rombongan kemudiannya melawat Integrated Agriculture Station IAS Layar Betong bagi meninjau operasi stesen pertanian tersebut. Pada Jumaat, beliau meninjau tapak projek penyediaan tapak dan infrastruktur bagi pembangunan food basket Serikir Bintangor Betong Fasa 1 Sepauh Betong. Antara lain, tapak ini kelak akan menjadi lokasi bangunan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan CPPC bagi kawasan sekitar. Beliau mengakhiri lawatannya dengan meninjau tapak projek lapangan terbang baru berbuling Sepauh Betong di mana projek ini di bawah seliaan pihak JKR Sarawak. Itu dijadualkan siap pada penghujung tahun 2025. Apabila ianya siap kelak, fungsi utama adalah untuk memudahkan proses pengangkutan dan pemasaran hasil pertanian dari kawasan sekitar Betong ke pasaran luar. Berikutnya mengenai Kerajaan Sarawak sedia untuk berkolaborasi dengan United Kingdom UK ke tahap baru bagi memacu pembangunan bersama terutamanya dalam isu kelestarian alam sekitar. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, justru kerjasama membabitkan teknologi hijau dan sektor perindustrian akan terus diperkasa.
So kita memang telah menjalankan hubungan kolaborasi terutama sekali dalam bidang kelestarian alam sekitar dan pihak Kementerian Luar United Kingdom melalui UK Pact telah pun membantu kita dalam melakarkan undang-undang ataupun ordinance green economy untuk Sarawak sejak tahun 2021. Ini ianya telah menghasilkan green economy policy untuk Sarawak daripada bantuan kerajaan UK melalui kepakaran mereka dan juga melalui grant. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa kunjungan hormat Menteri Negara bagi Indo-Pasifik di Pejabat Luar Commonwealth dan Pembangunan UK Anne-Marie Trevelyan terhadap Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Aliasan di Wisma Sumber Alam pada Jumaat. Dr. Hazlan menambah impak positif dapat dilihat apabila pelabur dari luar negara datang ke Malaysia dan memilih Sarawak sebagai destinasi pelaburan tenaga hijau. Terdahulu, Dato' Ahmad Awang Tengah turut menyampaikan cenderahati kepada Anne-Marie serta rombongan sebelum beliau berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada sebelah petang. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowden Lawan menerima kunjungan hormat tuai-tuai rumah dari kawasan Kedumpai dan Sengga di pejabat beliau di bangunan Baitul Makmur 2 baru-baru ini. Kunjungan hormat diketuai tuai rumah rayang dan tuai rumah jeli itu bertujuan menyelesaikan permasalahan pembalakan yang berlaku di kawasan perhutanan mereka. Kedua-dua tuai rumah berharap Dato' Snowden dapat mengambil langkah bagi menyelesaikan isu tersebut. Paparan selanjutnya, Adun Meradong Dato' Ding Kuong Hing telah menyempurnakan majlis penutupan rasmi program graduasi kelas Literasi Education for Adult Skill (LEADS) di Rumah Ranti Bukit Tinggi Sungai Stars baru-baru ini. Program tersebut merupakan anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Bahagian Serikit dengan objektif membuat penilaian terhadap tahap pemahaman peserta kelas berkaitan penguasaan 3M membaca, menulis dan mengira pada akhir pembelajaran. Seramai 21 orang peserta telah terlibat dalam pengajian selama 12 minggu bermula pada bulan Mei 2023 dan berakhir pada bulan Julai 2023. Dalam pada itu, Dato' Ding mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta dan berpesan agar kesemua peserta haruslah menuntut ilmu selari dengan kehendak dan peredaran masa. Jelasnya dengan penekanan penguasaan konsep 3M, membaca, mengira dan menulis dalam kelas-kelas ini sememangnya memberikan impak yang positif untuk peserta celik pengetahuan asas dalam asas dan rutin kehidupan mereka. Kembali dengan perkongsian ini, seramai 207 pelajar dan pekerja telah mendapat beasiswa daripada Sarawak Energy melalui program Beasiswa Sarawak Energy 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datu Sarbini Suhaili berkata, pihaknya komited untuk mempromosikan pendidikan dan belia sebagai tonggak asas program tanggungjawab sosial korporatnya CSR. Katanya sejak tahun 2014, Sarawak Energy telah menganugerahkan sejumlah 1,058 beasiswa dalam membantu belia Sarawak meletakkan mereka di landasan untuk menyumbang ke arah pembangunan masyarakat berpendapatan tinggi yang lebih cerah dan makmur di Sarawak selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Anugerah Beasiswa Sarawak Energy 2023 di Hotel Pullman Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, bagi memastikan beasiswa diagihkan secara saksama, Sarawak Energy melaksanakan pendekatan berfokuskan kepelbagaian dalam proses pemilihannya. Dedah beliau lagi, antara 207 penerima beasiswa, 16 adalah kaki tangan Sarawak Energy. Dengan beasiswa ini, ia dapat memberikan mereka peluang untuk memajukan pendidikan serta mengembangkan kemahiran mereka. Sarawak Energy memperuntukkan 16 juta ringgit untuk beasiswa prasiswazah dan pasca siswazah serta 5 juta ringgit untuk program Diploma Universiti Tenaga Nasional Unit 10 bagi tahun ini.
Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Forum Tenaga Lestari dan Tenaga Diperbaharui SAREF 3.0 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.